Boleh dengar suara saya Kak Syida? Ya Ustaz. Boleh dengar suara Ya, clear Ustaz. Okey, alhamdulillah. So, insyaAllah, Assalamualaikum Ustaz ya, sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kak Azhar sebagai moderator ya, Kak Syida ada rakam dah pergi ke live FB. Silakan Azhar, gunakan. Boleh mula ya Kak Syida? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di kelas tajwid bersama Ustaz Arif dan sahabat-sahabat yang lain. Kami alu-alukanlah kehadiran semua sahabat ke kelas ini yang baru dan yang lama. Dan insya-Allah pagi ini kita akan sambung topik tajwid bahagian ke-6, mad lazim harfi ya, mad lazim harfi. Kita teruskan kelas dan kita serahkan kepada ustaz lah untuk meneruskan kelas, insya-Allah. Dipersilakan ustaz ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang dihormati Kak Azia, Kak Syida selaku penganjur, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak, adik-adik yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini, di hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini, kita bersama lagi dalam siri kuliah tajwid secara online. Mudah-mudahan abang, kakak, ibu, ayah, muslimin, muslimat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebagai mukaddimah pada pertemuan kita pada pagi ini, seperti biasa mengambil keberkatan hari Jumaat, kelebihan pada hari Jumaat. Kita mulakan dulu insya-Allah pertemuan kita dengan bacaan suratul Kahfi, bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat ke-10 sahaja insya-Allah. Boleh buka suratul Kahfi pada muka surat 293 pada juzuk yang ke-15, juzuk 15 suratul Kahfi. Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baiklah, begitulah tadi muslim-muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang dan kakak serta adik-adik yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, begitulah bacaan awal suratul Kahfi dimulai pada ayat pertama sehingga ayat 10. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan juga kelebihan daripada apa yang telah kita baca pada pagi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita nak mulakan lagi atau meneruskan lagi pengajian kita, kuliah tajwid kita. Dan hari ini insya-Allah seperti yang dimaklumkan oleh Kak Aziah tadi berkenaan dengan berkenaan dengan mad lazim, mad lazim harfi. Okey, insya-Allah saya share screen. Baik, inilah dia masya-Allah. Berbunga-bunga nampak tu, saya tahu sebab ramai muslimat jadi saya buat bunga lah. Okey, saya tujukan bunga ini kepada semua. Okey. Baik, insya-Allah muslim-muslimat boleh tengok slide yang saya sediakan ini. Okey. Baik, sebelum tu saya nak pergi pada slide yang sebelum ini iaitu tentang mad lazim yang sebelum ini. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak masuk dalam bab mad lazim harfi. Okey, mad lazim harfi. Baik, sebelum saya bawa tuan-tuan dan puan-puan ke slide, macam nak bawa pergi jalan juga bawa tuan-tuan dan puan pergi ke slide mad lazim harfi, saya nak bawa balik kepada slide yang sebelum ini tentang carta ini mad far'i yang disebabkan sukun. Okey. Kita ulang sedikit, kita buat orang kata revision sedikit. Kita dah pergi kepada mad far'i disebabkan sukun, ada dua, sukun arid dan sukun asli. Kita dah pergi sukun arid ada dua, mad arid disukun dan mad lin. Ini kita dah bicarakan. Dan minggu lepas kita juga dah masuk dalam bab sukun asli. Mad far'i disebabkan sukun asli, iaitu hanya ada satu tajuk saja, iaitu mad lazim. Dan kita telah pergi dua tajuk, adapun dua pecahan bagi mad lazim, iaitu mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa itu mad lazim? Iaitu pertemuan huruf mad dengan sukun asli. Sukun asli yang memang ada duduk di dalam perkataan itu. Ya, lawan kepada sukun arid, sukun yang mendatang. Jadi mad lazim berbagi pada dua, iaitu kalimi dan harfi, dan setiap satu tu ada dua, kalimi ada musaqqal, kalimi mukhaffaf. Musaqqal itu berat, mukhaffaf itu ringan. Begitu juga hari ini kita masuk kepada pecahan yang kedua, iaitu harfi, mad lazim harfi, dan dia dibahagi juga kepada dua, iaitu harfi musaqqal juga dan harfi mukhaffaf. Mudah saja pecahan ataupun tajuk kita hari ini, iaitu harfi mad lazim harfi. So saya nak bagi tuan-tuan perempuan nampak di mana kedudukan kita nak belajar ketika ini, di manakah tajuk kita. Sebab bila sebut banyak sangat dia punya nama-nama dia tu, tajuk-tajuk dia tu, nama-nama mad tu,
akhirnya kadang-kadang kita jadi lost, kita hilang kat mana kedudukan kita sebenarnya. Jadi kena patah balik, cari balik kat mana kedudukan asal, barulah kita jumpa ujung pangkal dia kan. Jadi dah nampak dah dari mana kita nak bicarakan hari ini, iaitu tentang bab harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Baik. Baik. Jadi harfi musaqqal, harfi mukhaffaf. Ini sedikit yang kita dah bicarakan minggu lepas, tapi saya ambil slide yang ni juga untuk kita nak sebutkan balik pengenalan dia ataupun definisi dia. Jadi tengok dekat nombor 3 dan nombor 4 ini, mad lazim harfi musaqqal iaitu pertemuan huruf mad dengan sukun asli yang bertasydid ataupun sabdu lah dalam satu huruf dengan idgham. Idgham ni maksudnya memasukkan. Okey. Mad lazim harfi mukhaffaf pula, bezanya mukhaffaf dan musaqqal. Jadi musaqqal itu berat, mukhaffaf itu ringan. Musaqqal itu maksud ada sabdu bertasydid, mukhaffaf maksud tidak ada sabdu. Musaqqal maksudnya ada idgham, ada masukkan, mukhaffaf maksud tanpa idgham. Boleh tak tu? Laju sangat. Boleh tak tu Boleh. Boleh insya-Allah. Terima kasih. Itu ulangan kepada ni yang saya dah sebut minggu lepas ni, dia punya definisi, tapi hari ni kita nak tengok secara khusus lagi mad lazim harfi. Okey. Saya pergi kepada slide yang mad lazim harfi ni, okey, yang berbunga-bunga ni, masya-Allah tabarakallah. Kenapa bagi bunga? Supaya mentaliti tu, mindset tu jangan takutlah, jangan takut, biar kita berbunga-bunga seperti mad lazim harfi ini insya-Allah. Baik. Okey, kita nak pergi. Anda dah bersedia atau tidak? Bersedia atau tidak, kita pergi jelah Pasang tali keledar, pasang pakai helmet. Okey, pastikan ada air di sebelah. Kalau rasa macam sesak nafas, minum air. Bukan sesak nafas, maksudnya kalau keliru. Mudah-mudahan semua sihat insya-Allah. Insya-Allah tajuk hari ini mudah dan selamat insya-Allah. Okey, kita pergi kepada pengenalan pada hari ini, iaitu mad lazim harfi. Pengenalan iaitu pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu huruf. Okey, kalau kita pergi pada minggu lepas, pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu kalimah, itu dipanggil mad lazim kalimi. So seperti mana nama dia juga mad lazim harfi, maka harfi bermaksud huruf. Okey, harfi maksud apa? Huruf. Jadi kalau kita sebut mad lazim harfi, dia adalah berkenaan dengan huruf, bukan kalimah. Jadi perbicaraan dia mesti berkenaan dengan huruf. Dan yang kedua, dibaca 6 harakat. Ini saya buat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang daripada awal saya buat poin-poin mudah je sebenarnya. Dibaca 6 harakat. Jadi memanglah kalau ada nama mad lazim, tidak ada khilaf, bacaannya isba' 6 harakat. Berapa harakat? 6 harakat. Okey? Tak ada 7, tak ada 8, 6 sahaja. Okey? 4, 5 pun tak ada. 6 harakat. Okey? Yang ketiga, berlaku hanya pada 8 huruf, iaitu naqasa asalukum. Ini rangkai kata lah. Dia punya rangkai kata ataupun singkatan, short form dia. Jadi tuan-tuan nak letak apa pun, letaklah tajuk. Ada kalau kita tajwid kadang tulis kam asala naqasa. Kam asala naqasa, ada tulis naqasa asalukum. Terpulanglah kita nak buat macam mana pun, tapi 8 huruf, which is nun, qaf, sad. Okey, 3 kat situ. Ain, sin, lam, kaf, mim, 5. Jadi ada berapa? 8 huruf. Jadi mad lazim harfi hanya berlaku pada 8 huruf ini sahaja. Huruf ba ada tak? Tak ada. Huruf ta ada tak? Tak ada. Huruf sa pun tak ada. Huruf ta tak ada. Huruf 8 ini sahaja. 8 ini sahaja yang kita nak tengok. Okey. Jadi itulah berlaku pada 8 huruf. Baik, yang keempat. Mengapa terdapat dalam 8 huruf ini saja? Masya-Allah. Saya tanya, saya jawab sendiri Kerana macam mana saya boleh buat soalan ni? Kerana saya rasa macam kalau ayat terlalu kitab sangat macam tak best. So buat ayat macam bercakap tapi bentuk tulisan. Mengapa terdapat dalam 8 huruf ini sahaja? Kerana adanya pertemuan huruf mad dan sukun asli dalam sebutan dan ejaan huruf-huruf ini. Jadi dalam bicara mad lazim harfi, dia adalah berkenaan dengan suara anak siapa tu? Sebutan dan ejaan. Okay. Dia mesti bicarakan mad lazim harfi ini dalam bentuk huruf dan dia perlu dieja. Dalam dia adalah pertemuan huruf mad dan sukun asli dalam sebutan dan ejaan. Sebut dan eja. Maknanya contoh nanti kita tengoklah. Okey, maksudnya dia dalam 8 huruf ini dia ada pertemuan huruf mad dan sukun asli. Macam mana nak tengok tu? Dalam sebutan dan ejaan. Okey.
Yang kelima hanya berlaku di awal surah. Mad lazim harfi hanya berlaku di awal surah. Adapun bukan ada pound. Saya sudah semak dah semalam tapi ada juga kesilapan, maafkan saya, manusia biasa kan lemah. Okey. Ada tak apalah, ada pound ni versi orang London Ada pound. Mad lazim kalimi berlaku di awal dan tengah surah. Mad lazim kalimi yang kita bicarakan minggu lepas, dia berlaku di awal dan ada juga di tengah surah, maknanya di tengah-tengah ayat perkataan. Tapi mad lazim harfi dia hanya berlaku di awal surah. Okey. Baik, maksudnya apa awal surah? Contohnya alif lam mim. Itu awal surah lah tu. Ya. Okey. Dan yang keenam, ada 5 huruf yang disebut sebagai mad asli harfi, iaitu ha, ya, ta, ha, ra, hayyun, tur. Okey. Ada juga istilah, ada juga mad yang dipanggil sebagai mad asli harfi. Ini saya masukkan sekali dalam bab mad lazim harfi kerana perbicaraan berkenaan dengan harfiah, huruf. Jadi kalau mad lazim harfi 8 huruf, mad asli harfi 5 huruf. Ha, ya, ta, ha, ra. Okey. Bila namanya mad asli berapa harakat? 2 harakat. Okey. So, macam mana nak tengok ha, ya, ta, ha, ra sebagai mad asli harfi pun perlu kepada ejaan dan sebutan. Okey. Boleh setakat ni? Boleh insya-Allah. Ada pound ya. Ada pound ni Ustaz katanya. Boleh, faham. Boleh, masya-Allah. Boleh. Siapa tu yang boleh tu? Kenalkan diri sikit ke tak payah. Nampak nanti. Okey. Hayyun tur. Okey, susah ya. Boleh saya pergi slide yang kedua? Insya-Allah. Slide yang kedua. Okey. Ini ialah huruf mad lazim harfi. Tengok tuan mad lazim harfi. Berapa tadi? 8. Okey, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Tengok betul-betul jangan tidur ya. InsyaAllah tak ada yang tidur kot. Semua buka mata jelas-jelas tu. Baik, kita kata tadi sebutan mad lazim harfi ataupun pengajian mad lazim harfi berkenaan dengan sebutan dan ejaan. So, nun, huruf yang pertama. Tengok ejaan dia, saya buat kat sini. Nun, waw, nun. So, di manakah huruf mad? Yes, waw yang merah tu. Ialah huruf mad. Dan nun yang ada ni, yang akhir ni adalah sukun asli. Sepatutnya ada baris. Tapi saya masih lagi tak tahu macam mana nak buat baris menggunakan handphone ni. Jadi saya buat dalam bentuk ni lah, dalam tulis je lah. Okay, dia ada nun matinya. Tu dia, masya-Allah. Nun. Okay. Jadi waw di sini huruf apa ni? Allahumma shalli ala Muhammad, huruf mad. Okay, waw ini huruf mad. Kemudian sukun asli pada huruf ni, nun. Okey, nun. Okey. Qaf, qaf, alif, fa disukunkan. Okey. Alif sebagai huruf mad. Boleh. Buat warna biru lah. Supaya apa? Supaya macam mana tukar. Okey. Warna hijau lah. Okey Sad, nampak sad. Sad, alif, ejaan dia sad, alif, dal. So ini spelling dia spelling sad, alif, dal. So sukun asli huruf mad pada alif, kemudian sukun asli yang ada pada huruf dal ini, sad. Jadi sebab itu bila kita sebut mad lazim harfi, sebut harfiyah, huruf, dia mesti dipelajari secara ejaan. Nun, qaf, sad. Ain, ya, nun. Ya ini sebagai huruf lin. Okey, huruf lin sebab ya yang mati sebelumnya balik atas, huruf lin. Okey, dan sukun asli pada nun, ain. Okey, ain. Jadi di sini kita nampak pertemuan huruf mad atau huruf lin dengan sukun asli dalam satu huruf. So kalau ditulis dalam Al-Quran hanya satu macam ni. Tapi sebenarnya hakikatnya bila dibaca maka diperlu kepada ejaan, berhajat kepada ejaan. Okey, sin yang kelima, sin. Sin, ya, nun. Ya sebagai huruf mad, nun ini adalah sukun asli, sukun asal. Sin. Okey. Begitu juga lam, alif, mim. Mim disukunkan. Okey, sepatutnya alif ni saya merahkan tapi saya dah cuba. Ya, berapa lama dia saya cuba sampai sakit pinggang saya duduk atas kursi ni, akhirnya tak dapat merah juga lam ni alif ni. Alif ni huruf mad, okey. Kemudian yang ke-7 iaitu kaf, alif di sini. Kaf, alif, fa. Alif sebagai huruf mad. Fa ini dia adalah mati, sukun yang asli, sukun asal. Okey. Dan yang terakhir mim, ya, mim. Ya ini adalah huruf mad dan mim yang terakhir ini disukunkan, iaitu itulah sukun asli, sukun asal. So inilah 8
huruf mad lazim harfi yang menyebabkan bacaan huruf-huruf ini dibaca dengan 6 harakat. Okey. Boleh ke boleh? Bolehlah tu Okey, baik, mad lazim harfi. Selesai insya-Allah. Tadi macam mana nak buat? Kena hafazlah 6-8 huruf ni, kena ingat Kena ingatlah 8 huruf ini. Kalau kita boleh hafazlah. Kalau tak boleh tak apa, tak ada masalah. Kerana ini mudah saja, dia berlaku di awal surah. Tapi perlu untuk kita ingat supaya tidak bertukar dengan huruf-huruf yang lain. Hanya 8 huruf ini yang bila mana dibaca di awal surah, dia dibaca dengan kadar 6 harakat. Apa hukumnya? Mad lazim harfi. Okey. Terus ini sedikit tentang huruf mad asli harfi yang kita bicarakan tadi. Mad asli harfi ada 5. Okey, kalau mad asli harfi ini dibaca 2 harakat saja. Okey, juga berlaku di awal surah. Okey. So ha alif. Nampak? Ha alif ha. Jadi di sini dibaca dengan 2 harakat. Ha mim contohnya. Ha jadi 2 harakat. Apa hukum ha? Ha jadi mad asli harfi. Okey, mad asli harfi, tambah harfi. Biasa kita dengar mad asli je. Ni kita dengar mad asli harfi. Kenapa perlu tambah harfi? Kerana dia berlaku pada huruf dan berlaku di awal surah. Yang kedua, hayyun tu ya alif ya. Ada ya alif ya alif ya. Alif sebagai huruf mad. Okey, maka di sini baca mad asli harfi. Contoh apa? Yasin. Ya dibaca 2 harakat. Ta. Okey, huruf ketiga ta alif ta. Okey, alif sebagai huruf mad. Ha alif ha. Okey, dan yang terakhir ra alif ra. Ini ejaan dia dalam kita, kalau kita nak eja ha ya ta ha ra. Jadi dalam sebutan dan ejaan bila kita baca huruf-huruf ini, maka kita akan tahulah hukumnya. Jadi di sini mad asli harfi. Okey, contohnya taha kan. Taha boleh tak baca panjang? Taha. Tak bolehlah, ta tu hanya 2 harakat. Hukumnya mad asli harfi. Bertemunya ta dan alif dalam ejaan dia ni ta. Okey. Baik. Saya pergi lagi. Alright, inilah kita nak masuk lagi pembahagian mad lazim harfi. Okey, mad lazim harfi pembahagian dia ada 2, iaitu musaqqal dan mukhaffaf. Musaqqal dan mukhaffaf. Ini yang saya dah sebut awal tadi. Sama seperti mad lazim kalimi ada 2 juga. Begitu juga harfi pun ada 2, musaqqal dan mukhaffaf. Kita kena familiarkanlah dengan apa ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan terms-terms ni sebut biar betul-betul lah musaqqal, mukhaffaf. Okey, jangan bertukar musaffaf, mukhaqqal, bertukar-tukar sekali orang Melaka panggil minta bertukau katanya Okey, mad lazim harfi sama ada musaqqal atau mukhaffaf. Okey, baik. Macam kita panggil mukhaffaf ni macam najis mukhaffaf kan, ringan kan. Tapi tak panggil najis musaqqalah, tak ada. Mughallazah kan, bergerak. Jadi ini istilah dalam ilmu tajwid. Okey. Pergi lagi insya-Allah. Perbezaan, okey, perbezaan sedikit. Musaqqal dan mukhaffaf. Ini pun kita dah sebutlah tadi, sebenarnya saya cuma buat highlightkan balik. Musaqqal maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu huruf. Yang ini berbicara tentang mad lazim harfi lah kalau huruf ni. Okey, huruf dengan dibolkan tu dengan idgham. Maksudnya ada idgham. Idgham ni apa? Memasukkan. Satu perkara yang penting yang kita kena faham dan kita kena set betul-betul. Idgham tidak semestinya ada gunnah, ada dengung. Okey. Idgham tidak semestinya ada gunnah. Dua perkataan yang berbeza, idgham dan juga gunnah. Idgham maksudnya memasukkan, okey, menggabungkan. Gunnah maksudnya dengung. Okey, jadi sebab nanti ada contoh, kita akan tengok dia punya perbezaan. Okey, jadi musaqqal ada idgham, ada masukkan. Kemudian dia berat dan dia tasydid. Dia berat maksudnya, kenapa dia berat tu? Maksudnya berat sebab dia telah masuk tu jadi berat. Okey, dan tasydid tu sabdu. Okey. Mukhaffaf pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu huruf tanpa idgham. Dia tak ada idgham lah. Bidunil idgham. Okey. Ringan tanpa tasydid. Okey.
Nanti kita tengok dia punya contoh. Boleh So itu beza musaqqal dan mukhaffaf. Supaya kita tak keliru. Berarti orang tanya apa maksud musaqqal? Mak lazim kali harfi musaqqal tu apa? Maksudnya berat. Dia masuk ke dalam huruf selepasnya. Mukhaffaf tak masuk. Dia tak masuk huruf selepasnya. Dia berhenti sakat tu. So dipanggil mukhaffaf. Dia ringan. Okey. Contoh. Contoh hari ni berapa jam? Saya tengok jam juga. Takut-takut nanti habis awal nanti habis modal. Okey, contoh saya ada buat beberapa contoh. Kena tengok contoh ni Yang pertama, contoh yang pertama yang saya bawa iaitu alif lam mim. Okey. Ini awal surah kan? Awal surah apa alif lam mim? Banyaklah. Awal surah Al-Baqarah, awal surah Ali Imran, awal surah Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah, As-Sajdah, alif lam mim tanzil. Okey. Jadi alif lam mim ni pun sepatutnya ada baris ni, alif lam, ada baris ni, alif lam mim. Macam tu lebih kurang tapi saya tak ada, saya dah cuba dah buat tak dapat. Okey, akhirnya macam tu lagi rupa dia. Okey. Kita tengok bila kita kata nak berbicara tentang huruf di awal surah. Ini dipanggil apa tuan-tuan? Ini dipanggil huruf al-muqatta'at. Okey. Huruf saya kena tulis huruf tulis pakai mouse macam ni lah Dia ada sebenarnya kalau kita tulis pakai pen kan, tapi itu kena pakai inilah apa tab ataupun iPad kan. Tapi tak apa, ini pun boleh kan insya-Allah. Nampak tu. Huruf ni mim, sini mim. Al-muqatta'at. Minta maaf lah saya buruk, lama tak tulis. Huruf al-muqatta'at. Okey, apa maksud huruf muqatta'at ni? Huruf muqatta'at iaitu huruf-huruf yang terpotong. Huruf al-muqatta'at. Huruf muqatta'at. Okey, betul. Okey, huruf-huruf yang terpotong. Mana huruf-huruf al-muqatta'at? Di awal surah lah. Ya, dia satu-satu kan. Okey, ini istilah baik. Kita tengok yang pertama. Alif. Ni So bila kita nak keluarkan hukum berkenaan dengan awal surah ni mesti kena tengok satu-satu huruf harfiah. Okey. Alif dibaca pendek tanpa sebarang mat. Yes, alif tak ada sebarang mat. Alif. Nampak ejaan dia? Alif, hamzah, lam, fa. Alif. Maka pendek. Okey. So tak boleh baca alif. Walaupun suara kita sedap, taranum kita hebat, jangan alif. Tak kenalah tu potong markah macam tu. Alif hanya satu harakat. Alif. Okey. Yang kedua lam. Lam. Tengok ejaan dia, spelling dia. Dia mesti kembali kepada spelling. Lam alif mim. Okey, lam alif mim mad lazim harfi musaqqal. Okey. So alif lam ini apa bila ditanya? Lam ini adalah mad lazim harfi musaqqal. Okey. Kenapa mad lazim harfi? Ialah sebab kita bicarakan tentang harfiah. Okey, kenapa musaqqal? Kenapa musaqqal? Okey, kita tengok kat sini Maksudnya bila mad lazim harfi musaqqal dia berat. Okey, dia berat. Dia berat, dia ada tasydid. Okey, dan ada idgham. Tasydid maksudnya dimasukkan sabdu dan ada idgham daripada huruf mim pertama dan mim kedua dalam kalimah selepas ni. Okey. Lam ni iaitu ni saya dah buat ni. Lam mim ni. Lam alif mim, kemudian mim ya mim. Mim ini yang selepas ni lah yang ni mim. Okey. So dia dan ni pun sepatutnya spelling ni ejaan ni dia ada sabdu pada mim ni, pada mim yang kedua ni, sabdu atas dia. Lam mim, tapi sabdu pun saya tak jumpa dalam saya punya keypad ni. So saya tulis je lah Dia sepatutnya ada sabdu ni. Lam mim macam tu. Allah besar pula sabdunya. Lam mim macam tu Boleh nampak tak ni sabdu ni yang besar sikit ni, tak apalah. Okey, so ini ada tasydid maksudnya. Dia masukkan. Ada idgham, dia berat, dia masuk. Lam masuk. Okey. Daripada huruf mim yang pertama ni mim pertama, okey, dan mim yang kedua ni mim yang kedua. Okey. Jadi inilah dipanggil sebagai musaqqal. Okey. Seperti hukum idgham mithlain. Seperti hukum idgham mithlain. Ingat tak kita belajar tentang bab mim mati, mim sakinah? Bila mim mati bertemu mim, hukumnya dipanggil idgham mithlain. Okey. Jadi hukumnya seperti idgham mithlain. Sebab itu kita baca alif lam, 6 harakat, alif lam
Idgham tu. Idgham tu dipanggil. Berat lah tu. Musaqqal. Alif lam. Itu dipanggil sebagai musaqqal. Okey, dan dibaca seperti idgham mislain, mestilah ada hukum dengung kat situ. Okey, ada dengung. Boleh dapat? InsyaAllah. Okey. Baik, kita pergi kepada huruf yang ketiga iaitu mim. Mim, ni mim. Mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi dia satu-satu. Alif ada hukum, lam ada hukum, mim ada hukum sebab bicara tentang huruf. Mad lazim harfi mukhaffaf mim. Okey. Dia ringan. Okey, tiada tasydid dan tiada idgham daripada huruf mim kerana waqaf. Okey, so mim, ejaan mim macam ni. Kita waqaf, kita berhenti alif lam mim. Dia berhenti kat situ. So dia ada tak masuk ke dalam huruf selepasnya? Dia ada tak tasydid? Dia ringan ke berat? Dia ringan. So mad lazim harfi mukhaffaf bagi huruf mim. Itu saja. Okey. Okey, jadi mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf kedua-duanya kita dah sebut awal tadi bacaannya mesti 6 harakat. Okey, boleh tak Kak Su? Boleh tak? InsyaAllah boleh. Faham Alhamdulillah. Okey, mudah je mad lazim harfi ni. Mad lazim harfi musaqqal, cuma berbicaraan dia mesti secara harfiyah, secara huruf, mesti dengan sebutan dan ejaan. Okey. Terus kepada contoh yang seterusnya, contoh yang kedua. Okey. Kalau tak faham, simpan soalan nanti boleh tanya insya-Allah. Apa kita berhenti nak tanya dalam 945 insya-Allah. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua, Tasim. Ni pun ada baris satunya ni Ta, okey, Ta, Sin ni ada tanda panjang, ada tanda panjang. Okey, Sin ni panjang dan Mim ni pun panjang. Macam itulah, ombak rindu panggil. Ombak rindu. Ta, okey, Ta kita tengok satu-satu. Ta dibaca dengan 2 harakat. Hukumnya mad asli harfi. Ni kita dah sebut tadi. Apa 5 hukum huruf mad asli harfi? Hayyun tuhur, haya tahara. So ada tak ta? Ada haya ta. Ta ada ta. So ta alif ta dibaca sebagai 2 harakat. Mad asli harfi. Jelas? Okey, selesai ta. Pergi kepada nombor 2, sin. Sin mad lazim harfi musaqqal. Macam mana boleh jadi mad lazim harfi musaqqal? Okay, tengok. Okey, dia berat, of course ada tasydid dan ada idgham. Daripada huruf mim yang pertama, huruf mim pula dah. Huruf sin pertama dan mim yang kedua. Ini sebab copy paste lah ni. Mim kedua dalam kalimah selepasnya. Tengok ni, sin dan mim. Ejaan dia sin ya nun, mim ya mim. Okey, dan sepatutnya di atas mim itu dia ada syaddah ni, ada sabdu tapi sebab saya tak jumpa sabdu. Sin, ya Allah buruknya. Sin mim, maka kita baca dengan musaqqal. Ni di atas mim ni ada sabdu. Okey. Sin mim. Okey, seperti hukum idgham ma'al gunnah. Okey, nun mati kita pergi balik. Hukum nun mati bertemu mim. Iaitu hukumnya idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Jadi bacaannya seperti itu. Tasim. Nampak? Dia ada idgham. Dia memasukkan nun ke dalam mim. Okey, nun ini dimasukkan ke dalam mim. Dia berlaku idgham dekat situ. Ada tasydid, dia berat, dia musaqqal. Okey. Sebab itu sin dipanggil sebagai mad lazim harfi musaqqal. Jadi macam mana bacaannya? Tasim. Tutup. Macam idgham ma'runah. Sim. Tutup mulut, rapatkan kerana di situ berlakunya idgham ma'runah, idgham musaqqal kat situ. Maknanya harfi musaqqal. Okey. Dan yang ketiga, mim. Mim sama macam tadi alif lam mim, mad lazim harfi mukhaffaf, ringan, tiada tasydid, tiada idgham daripada huruf mim kerana waqaf. Okey. Semudah saja. So ta 2 harakat, ta 6 harakat, mad lazim harfi musaqqal, mim mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Ta sin mim. Tamam. Hakadha.
Mafhum? Fahimtum wala la? Fahimna, insyaAllah. Okey. Baik, mudah je mak lazim harfi ni. Okey. Pergi lagi kepada contoh yang ketiga. Ni contoh ketiga. Okey. Contoh ketiga ini daripada surah Maryam ni. Kaf ha ya ain sad. Okey, dia ada berapa huruf? 1 2 3 4 5 huruf. Okey, 5 Kaf ha ni panjang. Kaf ha ya ain sad. Ombak rindu. Okey. Baik. Baik. Tengok yang pertama, kaf. Ejaan kaf, kaf alif fa. Okey. So mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi mukhaffaf. Dia adalah mak lazim harfi mukhaffaf. Okey. So dia yang mak lazim harfi ni tentu dah lah memang nama dia mak lazim harfi. Cuma yang kita nak tentukan sama ada mukhaffaf atau musaqqal. Okey, bila mukhaffaf dia ada ringan, tiada tasydid dan tiada tiada idgham daripada huruf fa kepada huruf selepasnya itu ha. Tengok ni kaf, ni ejaan kaf. Dan selepasnya huruf ha, so ejaannya ha. Okey. Kaf, ini 6 harakat. Kerana ada huruf mat dan sukun asli pada fa tu. Kaf, ha. Okey. So fa bertemu ha, dia tidak ada sebarang idgham. Dia tidak ada masuk. Dia tidak ada sabdu. Dia ringan. Okey. So kita baca dengan mak lazim harfi mukhaffaf. Jelas? Okey. Kaf. Okey. Yang kedua, huruf yang kedua iaitu ha. Ni ha ni. Ha alif ha. Dibaca 2 harakat, hukumnya mak asli harfi. Ya, 5 huruf mak asli harfi. Ha ya ta ha. Ta ha ra. Ha ini adalah mak asli harfi 2 harakat. So kaf ha. Okey Nombor 3 ya. Ya alif ya. Dibaca 2 harakat juga. Hukumnya juga mak asli harfi. 5 huruf tadi ha ya. Ya termasuk dalam mak asli harfi. So dibaca 2 harakat. Jadi kaf ha ya 2 harakat saja. Okey, jangan lebih daripada 2 harakat kerana hukumnya mak asli harfi. Dia eja ya alif, dia eja ha alif. Okey. Yang keempat ain. Ni ain ya nun ain. Okey, ain ya nun ya ini adalah huruf lin kat situ Huruf lin. Baik, mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, sama juga mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Dia ringan, tiada tasydid dan tiada idgham daripada huruf ain ke dalam huruf sad selepasnya. Ni ain kepada sad ni dia tidak ada sabdu, dia tidak ada tasydid, dia tidak diidghamkan. Okey. Seperti ikhfa hakiki. Okey. Ianya ada gunnah. Ni saya sebut tadi. Ianya ada gunnah tapi tiada idgham. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak semestinya, tidak disyaratkan musaqqal itu perlu maafkan saya mukhaffaf maafkan saya, tidak disyaratkan musaqqal itu ada gunnah. Ataupun kita panggil tidak disyaratkan bagi kita panggil mukhaffaf itu ada tidak ada dia ada gunnah tapi tidak ada idgham. Maksudnya macam tu. Ikhfa hakiki kita baca ain sad, dia ada gunnah kat situ. Nampak tak? Kita baca huruf ikhfa hakiki nun mati bertemu sad. Jadi kaf ha ya ain. Itu dengung ada tak? Ada dengung sebab ikhfa hakiki. Okey, tetapi dia tidak ada idgham. Ikhfa hakiki ni adalah sembunyikan. Kalau idgham lah, izhar, ikhfa, ikhfa. Jadi sebab itu dipanggil sebagai mad lazim harfi mukhaffaf, tidak musaqqal. Bukan sebab tidak disyaratkan musaqqal itu iaitu mesti ada idgham. Musaqqal ada idgham. Mukhaffaf tidak ada idgham. Jadi ain sad dia dengung tetap ada kerana bacaan di surah ikhfa hakiki dan bacaan itu 6 harakat. Okey. Jadi ain ini dipanggil mad lazim harfi mukhaffaf. Ain ini juga boleh dibaca 4 harakat. Boleh baca 4 harakat sebab dia adalah huruf lin, iaitu sebagai huruf lin. Okey. Tapi tak nak pening kepala, sebut 6 je, senang je. Setiap huruf mad lazim harfi maka 6 harakat kita baca. Kalau nak baca ain 4 harakat pun ada pendapat mengatakan boleh baca 4 harakat kerana dia i'tibar iaitu sebagai huruf lin. Okey. Baik, jelas ain. Jadi ain jangan kita kata ain ini ialah mukhaffaf, tidak.
maafkan, ain dia bukan musaqqal, dia adalah mukhaffaf. Walaupun dia ada dengung tapi dia tidak ada idgham, tidak ada masukkan, tak ada. Okey, bila tak ada idgham terus dipanggil mukhaffaf. Okey. Dan yang kelima, huruf yang kelima iaitu sad. Okey. Sad mad lazim harfi mukhaffaf. Ringan, tiada tasydid, tiada idgham daripada huruf sad kerana waqaf. So kita berhenti. Sad alif dal ejaan dia sad, berhenti kat situ, maka harfi mukhaffaf, tidak ada pertemuan dengan huruf selepasnya yang menyebabkan dia ringan, tiada tasydid dan tiada idgham yang berlaku. Macam mim tadilah. Okey, baik Jadi bacaan macam mana? Kaf ha ya ain sad. Dan ikhfa hakiki yang berlaku pada ain sad itu ikhfa yang tebal. Ingat tak kita bicara tentang bab ikhfa hakiki ada dua, ada ikhfa yang nipis, ada ikhfa yang tebal. Bergantung kepada huruf selepas huruf ikhfa tadi tu. Bergantung kepada huruf ikhfa tadilah. Kalau sad huruf yang tinggi, maka ikhfa tu jadi tinggi. Ain sad. Ingat qalqalah tu mesti ada tu. Sad. Sebab apa? Sebab ejaan dia sad alif dal. Ejaan dia sad alif. Ni sad alif dal ejaan dia. So sebab tu baca sad. Okey. Boleh? Ni awal surah Maryam. Okey. Saya ulang balik sekali lagi bacaan dia. Kaf ha ya ain sad. Tamam. Okey. Baik. Penat juga bercerita ni kan. Tapi tak apalah. Nak minum tak boleh. Kan tak boleh sebab puasa, sebab tengah bercakap. Okey. Baik. Jelas tak? Ada soalan? Musaqqal ada gunnah atau idgham? Betul tu Ustaz. Ni ada soalan, saya baca sekejap sambil nak rehat sekejap. Insya-Allah faham Ustaz. Baik, huruf terpotong hanya Allah yang mengetahui pengertiannya. Betul masya-Allah. Huruf terpotong tu huruf muqatta'at, Allahu a'lamu bi muradihi. Dalam kitab sebut Allahu a'lamu bi muradihi. Bila orang tanya apa maksud alif lam mim, apa maksud huruf muqatta'at, apa maksud yasin, dan tafsir sebut Allahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah yang mengetahui pengertiannya. Yang kalau kita tak baca, maka kalau sengaja kufurlah, sengaja menolak, tak nak baca kan. Tak nak baca sebab apa? Sebab tak ada makna saya tak nak baca, bukan. Alif lam mim ke huruf muqatta'at itu dia ada makna yang hanya Allah yang mengetahui. Allahu a'lamu bi muradihi. Insya-Allah faham Ustaz. Musaqqal ada gunnah atau idgham? Betul, ada gunnah. Ada gunnah atau ada idgham. Maksudnya itu musaqqal. Kalau tidak ada idgham tetapi dia ada gunnah, dia adalah mukhaffaf. Okey? Ingat, sebab tu saya sebut tadi musaqqal berat dengan idgham. Saya bold tadi, dengan idgham. Mukhaffaf tanpa idgham. Okey, walaupun dia ada dengung macam ain sad tadi tu, dia dengung kerana hukum ikhfa hakiki, tetapi dia bukan musaqqal kerana dia tidak ada idgham, maka dia jatuh kepada mukhaffaf. Okey? Barakallahu fiik. Nur Harlina Sulaiman. Bagus, masya-Allah. Okey. Alif lam mim pada awal surah Ali Imran. Okey, ini memang ada disebut dalam kitab tajwid. Alif lam mim pada awal surah Ali Imran. Okey. Baik. Ini potongan ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif tidak ada harakat. Lam ialah mad lazim harfi musaqqal. Yang kita sebut tadi, mim mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, dua ayat daripada surah Ali Imran. 3 kaedah bacaan bagi huruf mim. Mim pada alif lam mim. 3 kaedah. Yang pertama, ini hanya pada awal surah Ali Imran saja. Yang pertama 6 harakat. 6 harakat mim ni. Ini bicara tentang mim saja, okey. 6 harakat ketika waqaf. Hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Ini kita dah jelas, okey. Ini kita dah tahu dah, mad lazim harfi mukhaffaf ni kita dah tahu, mim ni macam kita sebut tadi, okey. Ini bacaan yang memang kita tahu dan kita dah belajar tadi. Ini yang pertama dan kita biasa baca pun yang pertama ini. Okey, selesai dah. Kalau kita dah baca yang pertama tu, okeylah, betul lah tu. Okey. Baik, yang kedua kaedah bacaan dia boleh baca dengan 2 harakat. Mim ni boleh dibaca dengan 2 harakat. Bila? Ketika wasal.
ketika sambung. Okey. Dan mim dibariskan atas. Mim tu dibariskan atas. Jadi mima. Asalnya mim itu mati. Mim itu mati. Mim. Okey. Jadi kerana hendak menebalkan lafzul jalalah iaitu kalimah Allah. Bila kita nak baca wasal atau sambung, maka kita perlu bariskan atas mima. Okey. Jadi macam mana bacaannya? Dan kadar dua harakat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak tak? Baru tahu ke? Baru tahu Ustaz, tak pernah dengar lagi ni. Tak apalah, dengar hari ni dengar. So kalau kita bercadang nak baca wasal pada awal surah Ali Imran, maka begitu kaedah bacaannya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu betul. Okey? Baik. Kaedah yang ketiga, 6 harakat. 6 harakat ketika wasal. Jadi ketika wasal ada 2 kaedah. Yang nombor 2 dan nombor 3 ni. Mim dibariskan atas mima kerana hendak menebalkan lafzul jalalah. Okey, sama juga macam nombor 2 ni. Yang bezanya harakat. Okey, kena 6 harakat ni kerana dia alamat lazim lah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pernah dengar tak orang baca macam tu? Tak pernah dengar Ustaz. Ustaz orang pertama saya dengar baca macam tu. Tak apalah. Ini sebut dalam kitab-kitab tajwid tuan-tuan. 3 kaedah bacaan bagi awal surah Ali Imran. Boleh tak tu? Boleh. Tapi yang kita biasa baca nombor 1 ni lah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu biasa kita baca nombor 1. Okey. Saya sebutkan ni 3 kaedah bacaan bagi huruf mim pada alif lam mim di awal surah Ali Imran. Barakallahu fiik. Okey. Baik. Berapa jam? 9:48 dah. Okey. Awal surah Yasin dan Al-Qalam. Lagi-lagi awal surah Yasin dan Al-Qalam. Okey. Awal surah Yasin ni Yasin. Okey, wal Qur'anil Hakim. Yang kedua surah Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Salah ni ayat pertama ni. Ayat pertama ayat kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika binajm ayat kedua. Okey. Bacaan bagi keduanya ketika wasal. Ketika wasal adalah khilaf. Ya. Apa dia ni yang wasal ni? Yang ni lah yang huruf muqatta'ah ni, Yasin dan Nun ni, yang mad lazim harfi ni. Bacaan bagi keduanya ketika wasal ada khilaf. Di sisi Tariq Asy-Syatibi adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Yasin, ya apa? Ya ialah mad asli harfi kan? Ya. Kan hayyun tu ya. Ya alif ya, 2 harakat mad asli harfi. Sin itu apa? Mad lazim harfi mukhaffaf lah. Okey, mukhaffaf. Sebab bila kita waqaf, sin ya nun diberhentikan, tidak ada sebarang idgham, tidak ada tasydid, dia ringan. Maka lazim harfi mukhaffaf. Okey. Ketika wasal, ketika sambung Yasin nak sambung pada wal Quran, ni baca surah Yasin biasa kan malam Jumaat kan. Maka dia ada khilaf, dia ada perbezaan perbezaan pendapat. Tapi kita ambil pendapat yang digunakan oleh Tariq Asy-Syatibi. Kita baca riwayat Hafs daripada Asim, Imam ataupun Tariq Asy-Syatibi. Jawapan dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Jadi ya macam mana bacaannya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia tak boleh baca berat, tak boleh baca berat. Walaupun kalau kita katakan sin Yasin, sin ya nun, okey, dan waw alif waw, okey. Nun mati bertemu waw hukumnya idgham ma'al gunnah kan? Si patutnya kan? Wa ma apa min wal contohnya kan nun mati bertemu waw kan? Tapi di sini di sisi Tariq Syatibi dia baca dengan harfi mukhaffaf. So Yasin wal Qur'an. Jelas kat situ. Tidak ada sebarang idgham. Baik. Begitu juga nun wal qalami, nun ejaan nun waw nun. Nun waw nun. Okey. Dan juga wal qalami waw So nun di situ nun dan waw. Kalau kita baca wasal patutnya idgham ma'al gunnah lah kan, tetapi dibaca dengan mukhaffaf
Nun wal qalami. Baca dengan tidak ada sebarang idgham. Okey. Jelas ini pendapat di sisi Tariq Asy-Syatibi pada dua awal surah Yasin dan Al-Qalam. Okey, Al-Qalam ni nun, Yasin ni Yasin. Boleh tak? InsyaAllah. Okey. Maafkan saya pergi laju sikit sebab masa mencemburui. Okey. Ada lagi tak? Oh, tak ada dah, habis dah. Okey, latihan. Patutlah dah habis. Okey. Baik, latihan ini sebagai latihan saja kalau tuan-tuan nak buat latihan lah. Ni ada 8 ayat awal surah. Alif lam mim ra. Kita pergi secara laju sikit 1 2 3 contoh. Alif dah tahu tidak ada sebarang harakat. Lam patutnya latihan ni kena tuan-tuan lah yang jawab kan, tapi saya juga jawab. Lam ialah mat lazim harfi apa? Musaqqal ke mukhaffaf? Musaqqal. Saya dah tanya, saya jawab sendiri. Mim ra. Mim tu apa? Mat lazim harfi. Mim masuk pada ra. Ada idgham tak? Ada berat tak? Tidak ada. Jadi jawapannya mim ialah mat lazim harfi mukhaffaf. Ra, alif lam mim ra. Ra hukumnya ma asli harfi. Kan hayyun tuhur haya tahara. Ra alif ra. Maka ma asli harfi. Okey, alif lam mim sad sama juga, alif sama, lam sama, mim sama. Okey, mim masuk pada sad. Mim sad. Itu lazim. Mim ini harfi ke maafkan saya, musaqqal ke mukhaffaf? Mim. Mukhaffaf. Mukhaffaf kan? Mim sad dia tidak ada sebarang idgham. Okey. Dan sad mat lazim harfi mukhaffaf. Okey. 2 tu saya dah bagi, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni tuan-tuan buat sendirilah sendiri kat rumah insya-Allah. Okey. Wallahu taala a'lam. Saya rasa sekadar itu saja, habis kita punya slide. Okey. Baik. Apa ni? Okey, habis wallahu a'lam. Okey. Barakallahu fiik. Ada soalan tak nak tanya? 9:53 dah. Ustaz nak tanya boleh? Silakan Kak Azra. Yang tadi tu yang Ustaz kata Yasin dengan Nun tu kan? Dia baca ketika wasal lah Ustaz ya? Wasal sahaja yang dibaca dengan. Wasal sahaja Kak Azra, ya betul. Ketika wasal ya Ustaz ya? Ya betul. Maksudnya Yasin terus sambung wal Quranil Hakim. Maknanya suara tak terputus lah. Macam mana? Maaf Ustaz, ada orang call pula, minta maaf. Okay. Tak apa. Maksudnya suara terputus ya Ustaz ya? Suara tak putus lah kalau kita wasal. Yasin wal Quranil Hakim. Begitu. Itu wasal. Okay. Kalau waqaf, berhentilah. Yasin wal Quranil Hakim. Ya 2 harakat, sin 6 harakat menjadi mat lazim harfi mukhaffaf. Okey. Boleh Masya-Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Apa lagi nak tanya? Nak tanya boleh? Ya, silakan. Memandangkan saya tengah mendalami surah Ad-Duha, jadi masih lagi nak bertanya tentang surah Ad-Duha. Okey. Ketujuh tu wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Masuk dalam mat lazim harfi musaqqal. Masya-Allah. Masya-Allah. Betul. Hebat ni yang bertanya ni hebat. Dia dapat terus satu contoh daripada surah Ad-Duha. Okey, tengok surah Ad-Duha ayat yang ke-7. Kalau tak sempat buka, kita biasa dah hafazkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey. Jadi dha itu apa? Dha itu mat lazim harfi musaqqal. Betul seperti mana yang ditanya. Jadi dha itu mat lazim harfi musaqqal, kadarnya 6 harakat. Ini samalah macam suratul Fatihah. Waladdallin. Dhallin itu mat lazim harfi maafkan. Saya confuse pula. Ini dhallan, maafkan saya. Okey, dhallan ini maafkan saya betulkan balik. Dhallan ini mat lazim kalimi maafkan saya. Dhallan yang bertanya, dhallan ini mat lazim kalimi musaqqal.
Ini tajuk yang kita bicarakan minggu lepas. Okey, itulah dia. Dhalan mak lazim kalimi, sebab kita bicarakan mak lazim Kalimi. harfi di awal surah. Tengok dah confuse, saya pula yang confuse. Okey, jangan confuse sebab dia makan masa yang lama nanti untuk kita inilah faham balik Okey. Harfi satu-satu huruf kan Ustaz? Ya. Betul. Harfi satu-satu di awal huruf. surah. Dalam kalimi ada kalimi. Betul. Jadi betul ke jawapan saya tadi yang bertanya soalan tadi, dhalan itu dia bukan mak lazim harfi, dia tidak termasuk dalam tajuk kita berbicara hari ini. Dia tetap juga mak lazim, betul. Tetapi dia adalah kalimi. Okey, kalimah. Dhalan adalah satu kalimah. Kita sebut tadi harfi ialah huruf. Huruf ini mak lazim harfi hanya berlaku di awal surah. Macam tadilah. Boleh menjawab soalan? Bacaan dia sama Ustaz ya? 6 harakat, yes. Mak lazim Sama, kalimi atau harfi kemudian 6 harakat. Okey. Cuma kalimi dia bicarakan satu kalimah, dhalan ini satu kalimah, alif situ sebagai huruf mat dan lam yang ada tu dhalan dia ada sabdu, so dia panggil yang musaqqal, mak lazim kalimi musaqqal. Adapun harfi yang awal surah itu bicaranya di awal-awal surah. Boleh ke menjawab soalan tadi? Kalau boleh kena buat thumbs up macam tu. Maknanya boleh. Okey, tak apalah. Okey, boleh, alhamdulillah. Okey, baik. Ada soalan lagi? Sebelum kita nak berhenti, harfi awal surah. Betul Kak Fauziah, masya-Allah. Okey. Saya pula confused. Tadi dah sebut harfi awal surah. Okey. Dhalan pada surah Ad-Duha ialah kalimi. Tapi tetap juga mak lazim baca dengan 6 harakat. Okey. Kak Fazlina, harf itself maksudnya huruf kan Ustaz. Kalimi itself maksud kalimah. Betul. Ya. So harf itself ialah huruf. Manakala kalimi ialah kalimah. Itu kita jelas. Bila bicarakan mak lazim kalimi ialah kalimah. Satu perkataan. Kalimah adalah gabungan huruf-huruf. Okey. Harfi itself maksudnya huruf. Betul lah? Harfi alif lam mim. Kita bicara alif, kita bicara lam, kita bicara mim. So perlu kepada spelling dia, ejaan dia dan sebutan. Per huruf dhalan kalimah. Betul Kak Nur Harlina. Masya-Allah. Betul. Okey. Lagi? Faham dah ni semua, insya-Allah ni hebat-hebat dah ni. Okey. Jadi satu perkara yang kita ingat, mat lazim kadarnya 6 harakat, tidak boleh kita kurang kerana tidak ada khilaf di situ 6 harakat. Kecuali ain tadi boleh baca 4 harakat kalau kita nak baca di sisi Imam Tariq Syatibi boleh baca dengan 4 harakat. Okey, pada ain mengambil iktibar dia adalah huruf lim. Okey. Baik. Jelas? Itulah saja perbicaraan tentang mak lazim harfi secara ringkas. Secara ringkas dan padat dalam tempoh 1 jam ni. Supaya kita faham insya-Allah, dan paling penting apply lah dalam bacaan supaya tidak ada kesalahan pada huruf awal surah kita, Yasin ke, Nun ke, Qaf ke dan sebagainya. Insya-Allah dengan ilmu yang kita belajar tadi kita dapat adaptasi dan apply dalam bacaan, insya-Allah amalkan supaya kita dapat baca dengan betul. Wallahu taala alam. Itu sahaja daripada saya. Insya-Allah kita akhirkan bacaan ataupun pertemuan kita pada hari ini. Ada soalan lagi ke? Ada kan? Cukuplah. Masa kita tidak mengizinkan, kita akhirkan dengan bacaan 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi. Bermula daripada ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Itulah tadi bacaan akhir pada surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada bacaan kita. Ada soalan lagi Satu lagi. Ustaz, maaf, last question. Bila kita wasalkan Yasin tu bukan saja satu lafaz, tapi dengan satu nafas tanpa henti. Kalau tidak, dia akan jadi saktah pula antara nun dan waw itu. Betulkan kalau akad silap, ya Ustaz? Masya Allah. Kalau kita wasalkan satu lafaz, tapi dengan satu nafas tanpa henti. Kalau tidak, dia akan jadi saktah pula. Maksudnya kalau kita baca Yasin wal Quran, begitu ya. Jadi saktah, ya. Maksudnya saktah diam seketika tanpa melepaskan nafas. Okey, tapi tidak ada saktah lah dekat situ, Kak. Maknanya di situ kita kalau dua kaedah bacaan, yang pertama waqaf Yasin wal Quranil Hakim, yang keduanya ialah Yasin wal Quranil Hakim. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita baca wasal tak lepas nafas pun, kalau kita baca waqaf, Yasin wal Quranil, kita baca waqaf, tapi nafas kita tidak berhenti, tidak lepas nafas. Dia tetap juga tidak dipanggil saktah dekat situ. Maksudnya kita kata saktah ni berhenti seketika bacaan tanpa melepaskan nafas, betul tak? Kan? Kalla bal rana ala qulubihim, kan? Mimma qadina hadama, suara berhenti, nafas tak berhenti, tapi sambung terus bacaan, itu saktah. Tapi kalau kita baca Yasin wal Quran, suara berhenti, nafas tak berhenti, okey, itu tak dipanggil saktah dalam ayat Yasin tu. Dia ada keringanan dekat situ. Yang tempat saktah kita boleh baca saktah. Kalau kita nak baca berhenti, kalau kita nak baca berhenti, tak ada masalah, boleh berhenti, boleh putus nafas atau boleh sambung nafas. Sebab menjadi kesukaran kalau orang setiap kali berhenti nak ambil nafas baru. Kalau ayat-ayat pendek-pendek kan, lebih susah lah. Jadi kalau kita berhenti tanpa melepaskan nafas pun, pada ayat macam Yasin tadi tu, dia tidak dipanggil saktah juga. Tidak akan jadi saktah. Wallahu a'lam. Okey. Kak Mazamal 68. Okey. Saya sekadar itu saja, Kak Aziah, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Diucapkan kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baca doa boleh Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum taqabbal. Terima kasih atas perhatian. Selamat menyambung urusan harian. Jumaah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz di atas penjelasan hukum mat lazim harfi, dan sekiranya muslimin-muslimat ada yang tak faham, boleh berhubung dengan Ustaz ya? Boleh Ustaz ya? Hubungan Boleh saya tanya Ustaz. Boleh tanya Ustaz. boleh InsyaAllah Ustaz boleh boleh insyaallah. bagi penerangan Ya. secara personal lah. Oh, Sebab dahsyat. mak lazim ni memang dia agak berat sikit lah pelajaran dia sebenarnya dalam hukum Ya, tajwid ni, betul, mak lazim betul. ni. Jadi kena tapi alhamdulillah apa yang Ustaz terangkan tadi mudah faham lah, insya-Allah lah mudah faham. Jadi kita tangguhkan kuliah ini dengan tasbih kafarah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ya. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua ya atas kepercayaan pagi Terima kasih ini. Kak Syida. Sampaikan pagi ini yang rasanya baru nak berjinak dengan tajwid tu, insyaAllah boleh faham lah. Kalau kita baca-baca Quran, kita faham juga lah kan apa yang saya explain tu kan. Tapi alhamdulillah saya rasa ramai yang dah senior dalam ni kan, bimbinglah kami-kami yang masih junior lagi dalam tajwid ni kan, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi menghadapan dengan sesi yang baru. Yang itu saya endkan sesi kali ini dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziah, ada orang tanya apa? Akaun apa? Nombor akaun ya. Saya bagilah kat dia orang tu ya. Boleh. Nanti kami bagi. InsyaAllah jumpa lagi ya. Jom kita pergi ke kuliah Ustazah Nawirah pula. Oh, ada kelas Ustazah Nawirah. Pagi ni ada. Dah start dah tu pukul 10 tadi. Okey. Okey. Baik, kita jumpa lagi Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Penting lagi ya. Waalaikumsalam.